Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Skrin cikgu ni nampak tak? Tak dengar? Nampak cikgu. Nampak ha, alright. Okey, so tak apa, kita boleh mula ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. So kita nak teruskan kepada fungsi trigonometri. Jadi sebelum tu kita tengok dulu satu DSKP jap ya. Okey, so kita dah sentuh sebelum ni pelukis graf trigo ya. Dia boleh berubah dekat A, dekat B, dekat C. Sama ni naik turun. Yang ni perubahan dari segi gelombang, yang ni amplitude pada paksi Y. Okey. Baik, kemudian ni dah habis. Kemudian kita tengok persamaan sikit ya. Nak selesai masalah sikit dengan menggunakan graf. Baik, ini contoh soalan. Ini bentuk soalan yang dia boleh tanya lah, yang sebelum ni. Okey. Dia bentuk soalan dia. Soalan pertama. Lakar graf Y sama dengan cos 2X. Okey, nampak tak perubahan dekat sini? Satu lagi dia punya sudut dia 180. Bermaksud sampai pi sahaja. So kita kena tahu tu. Pertama. Okey. Lepas tu di sini ada cara macam mana nak selesaikan, sebab dia kata seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai. Untuk mencari bilangan penyelesaian. Dia bukan nak nilai X, tapi dia nak berapa tempat yang berselang. So dalam kes ni kita ada dua graf. Satu graf yang cos, satu lagi garis lurus. So mungkin dia akan ada tempat yang berselang. Betul, dia tak berapa tempat bilangan yang berselang. Itulah tu maksudnya nyatakan bilangan penyelesaian. Itu maksud soalan yang boleh kita faham lah. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua ni cuba tengok. Dia lain pula. Okey, Y sama dengan 3/2. Nampak tak? Dia berubah dari segi amplitude dia. Tapi cos 2x juga. Tapi di sini syarat dia sampai berapa darjah ni? Kadang-kadang dia sebut pi, kadang-kadang dia sebut darjah. Ni dia sebut pi. Kalau 3/2 pi bermaksud 200, 1,5 sampai 270 je darjah saja. Lepas tu sama agak dia minta penyelesaian juga. Itu soalan yang kedua. Okay, soalan yang ketiga, kita tengok 1, 2 dah lagi ya. Okey, yang A ni tak apa, yang B ni. Lakar Y sama dengan negatif tangent 2x. Sini berubah negatif. Yang di sini juga 2x tapi sampai pi saja. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar garis lurus juga. Ni pun sama, lakar garis lurus juga. Okey, itu maksud soalan yang kita kena tahulah. Baik. So kalau kita tengok soalan yang pertama ni, cikgu nak cerita je sebab hari ni kita nak pergi pada bahagian lain ya. Cikgu nak cerita je. Macam mana kita nak buat dia? Cikgu bagi secara ringkas sajalah yang ni sebab kita dah tahu dah lah nak buat graf kan. Yang cikgu dah cerita dah itu cara nak buat graf dia macam mana. Okey, so kalau nak buat graf Y sama dengan cos 2x. So dah tentulah kita ada paksi. Okey. So, langkah yang pertama kita nak kena tahu bentuk graf kita macam mana. Bentuk graf kita macam mana yang kita nak. So ni paksi Y ni tak apa, dia pendek aja kan. Sebab di situ tak ada nilai amplitude dia. Okey. Jadi sekarang kita ada paksi Y dengan paksi X. Okay, seperti mana yang cikgu cakap minggu lepas, kalau kita tengok Y sama dengan cos 2x. Yang ni jangan tengok lagi. Tengok Y sama dengan cos 2x. 2 ni menunjukkan dua gelombang.
Jadi kita lukis dulu graf kos. Jangan kisah lagi amplitude ke apa ke. So kita pusing graf kos ni satu lagi. Maknanya di hujung ni adalah 2 pi atau 360 darjah boleh. Sebab dia bagi pi, dia bagi 180, okey kita ambil 360. Sebab dia bagi dalam darjah, kita buat dalam darjah. Tak apa, tak ada masalah. Okey. So sudah tentulah dekat satu pusingan tu 180 sebab dia bagi 2. So kita kena tahu hak ni dulu. Tahu yang ni dia pusing 2 kali. Graf kos 2 kali, dua bentuk graf kos. Tapi awal-awal tu kita buh dulu 360 darjah. Tapi di sini tengah-tengah ni saya tentulah dekat sini kan. Dekat sini adalah 180 darjah. Okey. Jadi sebab dalam soalan dia kata 180, maka yang belakang ni tak mau. Tapi kalau dia kata sampai 360, kena terima semua. Okey, itu dia punya konsep awal dia untuk lukis graf. Baik, so yang belakang ni kita kena padam. Padam buang. Sebab tu bila buat graf kena buat dengan pensel. Baru jadi graf kos juga. Tapi dekat 180 dia jadi macam graf cos X lah. Tapi kalau cos X sini 360. Okey, so kita kena bola sini 1, sini negatif 1. Itu je. Cukup. Siaplah graf kita. Okey, dia nampak macam payah lah. Tapi tak payah pun. Mereka pertama sekali kena tengok berapa gelombang. Yang kedua tengok dia berhenti dekat mana. Kita bubuh dulu 360 sampai 180. Maknanya sudah tentulah dekat sini 90 kan. Tengah-tengah dia. Buah 2 ni cukup lah. Sifat dah ada. Kalau sampai 360 cukup. Sifat 180, 360. Tapi sekarang sebab dia berhenti dekat 180, kita buhlah 90. Tak ada masalah tengah-tengah. Okey, 1, 2, 3, 4. So tengah-tengah dia 2, 1, 2. Macam tu, bilang macam tu. Okey. So, siap yang pertama. Yang kita ambil soalan yang kedua. Dia sama dalam 2X juga. Okey. Tapi soalan ni dia sampai 3/2 tau. So kita kena lukis balik Kena lukis balik yang tadi ni. Okey, sampai sinilah sampai 360. Okey, dekat mana 270? Dah tentulah dekat sini kan. 270. Dekat sini. Oh, tak betul bawah sekejap. Dia kena bagi sama, bila lukis tu kena bagi sama tu pun. Sama dengan tadi. Alright. Okey, maknanya dia berhenti sampai 270. Yang tak mau belakang ni yang kita padam. Pada awal tu kita buat sampai 360, lepas tu kita padam. Okey, nak bubuh pun tak apa, nak buang pun tak apa, 360 tu dia tak kacau. Okey, ni maksudnya yang ni graf. So di sini pun berubah 3/2, maka di sini pun kena ubahlah. Okay. Di sini akan jadi 3/2 dengan negatif 3/2. Di sini akan jadi negatif 3/2. Siap? Ini graf yang pertama. Ini sampai 270 darjah. Kalau dia bagi pi, kita bubuh tak apa, 3/2 pi. Tak ada masalah. Tambah aja 1/2. Ni lengkap graf kos. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak bagi jadi satu garisan lurus. Dia kita kena modify yang ini. Modify yang ini baru kita akan dapat garisan lurus. Kalau tak modify tak boleh. Okey. So nak modify yang ini, kita kena bagi jadi serupa ni dulu. Kena bagi jadi serupa ni dulu yang ni. Maknanya kita kena tinggal cos 2x duduk seorang-seorang. Okey. Dekat kes ni kita kena tinggalkan cos 2x duduk seorang-seorang. Macam ni kena ada cos 2x. Nak kena bagi sama. Kena bagi sama. Okey.
Jadi kita tinggal negatif dululah. Negatif cos 2x samalah, sudah tentulah nak kena buang yang ni kan. Jadi 3/2 tolak 4/3 pi x. Nampak dah dia pisah dah. So dalam kepala kita nak kena dapat hak ni. Yang ni semua dah belajar dah kan. Persamaan linear dia kena ada hak ni. Kena ada hak ni. Ada kecurunan, ada x, ada pitasan. Ya. Baik. So tak mau juga di sini ada negatif sebab kita tak ada negatif. Darab pula dengan negatif, tang ni negatif, tang ni negatif, yang ni akan jadi positif, yang ni akan jadi negatif, yang ni akan jadi positif. Kan? Okey, so darab dengan negatif, maka kita dapat cos 2x sama dengan, nak buat di depan pun tak apa sebab dia mx kan. Dia akan jadi positif lah. 4. Okey, sebab di situ bila x dia 0, y dia negatif 9/4. So di sini negatif 2 1/4. Itu yang pertama, negatif 2 1/4. Maka lepas ke bawah lah no. Yang ni lepas ke bawah ni. So, kita ambil color biru. Okey, sini dah 1/2. Ni adalah negatif 1/2. Okay, negatif 2 1/4 lepas ke bawah. Bawah lagi lah. Okey. Satu. Lepas tu, kalau x tu 3/2 pi, buat macam tadi juga. Kita nak cari y. So, kita ganti di sini 2/pi. X 3/2 pi. Barulah tolak 9/4. Okey. Ni mati. Yang ni mati. Okey, kira Sat. 3 tolak 9/4 dapat berapa? Dia akan jadi positif kan? 3/4. Dia akan jadi positif kan? Okey, so yang ni dia akan jadi 3. 12 tolak 9 dia 3/4. Okey, betul. Dia jadi positif. Jadi positif kan? Okey, so 3/2 dekat sini jadi 3/4 dia lepas ke bawah ni ya. 3 suku. Boleh nampak tak apa ni graf cikgu ni? Besar sikit. Okey, nampak tak sekarang? Nampak? Nampak cikgu. Okey, sekarang kita tanda point. Kita tanda point dia. Yang pertama, kalau x tu 0, y kita negatif 2 1/4. Tang ni lah. Okay. Lepas tu 3/2 pi tak Sat? 3/4 positif. Okey. 3/2, 3/4. Tang ni lah. Okey. Sekarang baru sambung. Ambil ruler. Sambung. Ini lakaran saja. Okey, lakaran saja. Jadi tak perlulah kita nak piak apa ni jauh. Okey, so sini 1. Kita pusing sampai sini 1. Sambung. Tak cantiknya buat atas kertas graf lah nah. Nak cantiknya walaupun dia kata lakaran. Sebab jadi takut kes macam ni mungkin ada lagi kat bawah ni. Mungkin lah. Okey, mari kita buat atas ni kan. Nak tengok bukti kan ya. Betul tak kita punya ni. Okey, sekarang kita ada graf y sama dengan cos 2x. Cos 2x. Okey. Baik, sini tak boleh padam sebab dia baik cikgu buat sampai 2 pi, jadi kita ubah sat. Alright. Lepas tu yang ni adalah 3/2 kan? 3/2 1/2. Okey. Kita punya sampai 3/2 pi saja. 3/2 pi 1/5. Alah, aduh, hai. Alright. Ni. Ni graf tak sat kan? Okey, graf tak sat. Yang kita buat tak sat ni. Lepas tu kita punya graf apa dia? Y sama dengan 2/pi x tolak 9/4. Okey, ni kita kena buat baru function. Function 2/pi x tu tolak 9/4 9/4
9/4 dari 0 sampai 1.5 pi. Okey. Nampak tak? Tak betul Hak Sat ni. Cikgu buat tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal line kat Sat ni. Okey. Cuba compare tengok. Yang badan Sat macam. Okey. Nampak tak? Jadi sebenarnya di sini kita punya tempat berselang 3 biji. Ni sepatutnya sini ni. Tu cikgu nasihatkan walaupun dia kita lakar, kita buat atas kertas graf. Sebab dia lari point tu. Kita anggaran saja, cikgu buat ni anggaran saja, tetapi tak betul. Kalau tengok di sini kita jumpa sebiji je lah tempat yang berselang. Tapi sebenarnya ada 3 biji. 1, 2, 3. Okey. So kena hati-hati bila jumpa graf. So langkah yang pertama, cikgu ulang balik. Kalau tengok soalan yang macam ni, so bila tengok soalan yang macam ni, yang lukis ni okey. Tapi bila yang nak menentukan garisan lurus. Mesti samakan dengan hak yang trigo tadi. Hak yang graf tadi, duduk sebelah kiri, atau sebelah kanan tu modified lah. Dia akan jadi linear. Garisan lurus Y equal to MX plus C. Ya. Lepas tu baru kita buat titik. Dua cukup. Hak depan dengan hak belakang. Lepas tu tandakan dari nilai Y, dua-dua biji tu tanda sambung. Kalau buat line, kalau kita buat atas selakaran, takut dia jadi macam ni. Tak apa, kita belajar dari pengalaman. Ya, dalam Pak Isa tak boleh bawa komputer kan. Bawa komputer tak apa, lukis je, cikgu lukis tu. Kan? Sebenarnya dia jumpa macam ni. Satu lengkung, satu linear. Yang kedua, katalah dalam soalan tu dia bagi macam ni. Nampak ni, dia ada modulus. Kalau ada modulus ni, cikgu nak nasihatkan kita lukis yang tanpa modulus dulu. Okey, tanpa modulus dulu. Kita kena faham yang tu. Bila lukis tanpa modulus ni, kita buat cara tadilah. Buat hak yang 3 sin 2x dulu. Okey, kata Y sama dengan okey. Kalau suruh lukis, Y sama dengan ada tanda modulus. Modulus ni apa maksudnya? Maksudnya dia ada dalam ni bila kita buang dia tetap positif. Tak mungkin jumpa negatif bila ada modulus bila kita buang. Contoh, kalau kita ada negatif 5, tandakan modulus ni, automatik dia dapat 5. Itu maksud tanda modulus tu. Maknanya graf ni tak akan jumpa sebelah bawah bila ada tanda modulus. Okey? So apa yang perlu kita buat? Kita kena lukis dulu yang tanpa modulus. Tapi di sini kita anggap sebagai sampai 2 pi lah nah. Jadi bila kita lukis, kita tarik macam biasa dulu. Kita tahu dia adalah graf sin. 2 pusingan. Okey, 1 pusingan graf sin, 1 lagi pusingan graf sin. Sampai di sini 2 pi. Okey, sudah tentulah pi duduk kat sini sebab dia pun 1 pusingan kan. Itu. Di sini sudah tentu 3. Di bawah ni sudah tentu negatif 3. Itu saja graf sin 2x tu. Okey? Tapi bila dia ada modulus, pertama kena buat macam ni dulu. Bila ada modulus, hak bawah ni pantul nak atas. Tu je. Jadi hak ni automatik dia akan jadi macam ni. Yang ni pun dia akan jadi macam ni. Yang bawah padam. Padam. Okey. Barulah sempurna graf kita. Y sama dengan modulus 3 sin 2x. Okey, ada soalan tak nak tanya? Di sini kena 2 pi.
Cukup. Kalau macam ni pun cukup dah. Tak payah ada bubuh lagi pi per 2, 3 per 2 tahu dah. Tak payah bubuh pun tak apa dah. Dah sempurna dah. Sebab sifar kena buah sifar depan. Okay. Bila ada modulus tu jaga. Bawah, naik atas. Kat atas biar pergi lah kat dia. Tak kat turun bawah pula. Kalau negatif ya, kau ni turun. Kau ni naik, kau ni turun. Kau ni naik. Tapi sebab modulus, semua kena duduk di atas. Tak kisahlah graf cos ke apa ke. Kalau dia kata Y sama Kiranya dengan bila ada modulus modulus tu semua kat atas positif je lah. Kan? Ya. Contoh ya, kalau kita kata Y sama dengan cos X. Kan? Tapi bila ada modulus, kat bawah ni naik atas. Ni padam. Jangan tak padam pula. Tak padam tak betul. Tak padam. Dah akan jadi macam tu. Tu je kalau ada modulus. Tak kisahlah apa pun dalam ni. Lukis hak tanpa modulus dulu. Nak ingatkan. Lukis yang tanpa modulus dulu, baru pantul. Jadilah dia. Hak bawah semua padam. Okey? Ini yang terakhir untuk graf lakaran graf. Ya, tadi kita tengok kan. Dia sampai dari penyelesaian kan. Menyelesaikan persamaan trigo. Sekian ini, terima kasih.